Welcome back to DNP Channel. Selamat datang kembali di DNP Channel. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang kasus datif dalam pembelajaran bahasa Jerman. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol di bawah ini. Pada video kali ini kita sedikit menuntaskan kasus datif dalam pembelajaran bahasa Jerman. Datif adalah kata benda atau kata ganti yang dipengaruhi oleh kata kerja dan preposisi datif. Datif merupakan tingkatan kalimat yang lengkap. Datif juga sering dikatakan sebagai objek tidak langsung dalam pembelajaran bahasa Jerman. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat, saya akan memberikan beberapa contoh verben atau kata kerja dan preposisi datif. Berikut ini adalah beberapa contoh kata kerja datif: antworten, danken, gefallen, glauben, gratulieren, helfen, schenken, verzeihen, zuhören, und zustimmen. Dan ini adalah beberapa contoh preposisi datif. Ada aus, bei, mit, nach, von, zeit, zu. Untuk by itu ada berbagai arti tergantung pada konteks suatu kalimat. Begitu juga dengan penggunaan zu. Nah, kemarin ada muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara membedakan aus dengan von pada kasus datif? Nah, untuk menjawab itu semua, kita harus masuk ke contoh kalimat. Tetapi sebelum itu, saya akan memberikan rumus dan tabel untuk kasus-kasus dalam pembelajaran bahasa Jerman, karena ini sangat membantu kita untuk membentuk sebuah kalimat yang sederhana. Kalian bisa lihat pada rumus tersebut. Pada rumus tersebut, untuk kasus nominatif, subjek plus verben atau kata kerja. Kemudian untuk kasus akusatif, subjek plus verben plus objek. Kemudian untuk kasus datif, itu ada subjek plus verben plus orang kedua atau objek kedua plus objek. Nah, sedangkan ini adalah die Regeln atau tabel aturannya. Kalian lihat pada tabel nominatif itu der, die, das. Itu tidak ada perubahan. Kemudian pada kasus akusatif yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, di mana ketika der akan berubah menjadi den. Die tetap, kemudian das juga tetap. Nah, ini dia. Untuk kasus datif, der berubah menjadi dem, die berubah menjadi der, dan das berubah menjadi dem. Nah, kalian harus ingat pada kasus datif, der berubah menjadi dem, die berubah menjadi der, dan das berubah menjadi dem. Jika tadi bestimmte artikel atau artikel yang beraturan, maka berikut ini adalah unbestimmte artikel atau artikel yang tidak beraturan. Kalian lihat pada tabel ada pada kasus nominatif ein, eine, dan ein. Untuk kasus akusatif einen, eine, ein. Karena kasus akusatif itu der berubah menjadi den, makanya menjadi einen. Kemudian untuk kasus datif einem, einer, dan einem. Karena tadi juga kita kembali ke atas lagi, dem, der, dan des. Itu sangat berpengaruh, dua huruf di belakangnya, mengikuti untuk bestimmte dan unbestimmte artikel. Nah, berikut ini adalah contoh untuk possessive pronomen. Kalian lihat pada tabel. Saya hanya akan ambil 3 contoh subjek saja, yaitu kepunyaan saya, kepunyaan kamu, dan kepunyaan dia laki-laki. Kalian lihat pada tabel. Itu untuk kasus nominatif mein, meine, mein, dein, deine, dein, kemudian sein, seine, sein. Untuk der, die, dan das. Der tetap, die harus ditambahi e di belakangnya, kemudian das tetap. Dan untuk kasus akusatif, meinen, meine, mein, deinen, deine, dein, seinen, seine, und sein. Nah, sedangkan untuk kasus datif itu ada meinem, meiner, meinem, deinem, deiner, deinem, seinem, seiner, kemudian seinem. Perlu kalian ingat untuk endungen atau akhiran
dalam artikel itu sangat berpengaruh ketika kita untuk merubahnya ke dalam posisi pronomen. Kalian lihat pada dua tabel yang sudah saya jelaskan. Untuk kasus akusatif kalian lihat der berubah menjadi den. Endungannya adalah en. Ketika kita masuk ke posisi pronomen, maka dia akan menjadi meinen, deinen, dan seinen. Sangat berpengaruh kan, endungannya jadinya meinen, deinen, dan seinen. Sedangkan untuk kasus datif itu der dan das berubah menjadi dem, sedangkan di berubah menjadi der. Nah, untuk kita buat ke dalam posisi pronomen sangat berpengaruh endungannya menjadi meinem, em. Kemudian untuk di karena berubah menjadi der maka menjadi meiner. Begitu juga dengan das, karena dia berubah dem maka menjadi meinem. Jadi itulah sedikit aturan-aturan dalam pembelajaran bahasa Jerman tentang kasus-kasus, yaitu ada nominatif, akusatif, dan datif. Kita belum masuk ke kasus genetif guys, itu bakal lebih sulit. Saya harap kalian semua paham kasus datif dalam pembelajaran bahasa Jerman. Baiklah, untuk mengurangi sedikit penasaran kalian tentang kasus datif dalam pembelajaran bahasa Jerman, kita langsung masuk saja ke contoh. Dan juga untuk menjawab pertanyaan bagaimana membedakan aus dan von dalam kasus datif. Nah, untuk contoh kalimatnya, saya akan membuat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, menggunakan preposisi datif. Kedua, menggunakan verben datif. Kemudian yang terakhir, menggunakan 2 objek. Untuk contoh kalimat yang pertama, menggunakan preposisi datif. Ich schreibe einen Brief mit dem Bleistift. Ich schreibe einen Brief mit dem Bleistift. Saya menulis sebuah surat dengan sebuah pensil. Contoh kalimat berikutnya. Ich fahre nach Parapet mit meinem Auto. Ich fahre nach Parapet mit meinem Auto. Saya pergi ke Parapet dengan mobil saya. Lihat pada kalimat tersebut, kita menggunakan preposisi mit dengan, di mana der Bleistift berubah menjadi dem Bleistift. Nah, sekarang kita membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja datif. Wir gratulieren dir zu deinem Job. Wir gratulieren dir zu deinem Job. Kami mengucapkan selamat kepadamu untuk pekerjaanmu. Kami mengucapkan selamat kepadamu untuk pekerjaanmu. Lihat di situ, kita menggunakan kata kerja datif gratulieren. Untuk gratulieren itu harus menggunakan preposisi zu. Itu sudah aturan baku, tidak bisa gratulieren aus, gratulieren nach, atau gratulieren mit. Nah, sekarang kita menggunakan contoh 2 objek langsung. Ich kaufe meiner Mutter eine Blume. Ich kaufe meiner Mutter eine Blume. Saya membelikan ibu saya sebuah bunga. Saya membelikan ibu saya sebuah bunga. Lihat di situ, kita menggunakan meiner Mutter, bukan meine Mutter. Karena itu adalah kasus datif, maka di akan berubah menjadi der. Karena Mutter artikelnya di Mutter. Maka karena kasusnya datif, maka menjadi der Mutter. Maka di situ kita buat Ich kaufe meiner Mutter. Meiner Mutter, bukan meine Mutter. Nah, sekarang kita membuat contoh untuk membedakan aus dengan von, walaupun artinya sama-sama dari. Nah, untuk itu kalian bisa lihat pada contoh kalimat berikut ini. Ich habe ein Buch von meiner Mutter. Ich habe ein Buch von meiner Mutter. Saya punya sebuah buku dari ibu saya. Saya punya sebuah buku dari ibu saya. Itu adalah tidak langsung. Saya punya sebuah buku dari ibu saya. Itu tidak langsung. Itu untuk menggunakan von. Sedangkan untuk aus, ich lerne aus dem Buch. Saya belajar dari buku. Ich lerne aus dem Buch. Saya belajar dari buku. Kita langsung belajar dari buku tersebut. Makanya kita menggunakan aus. Itu yang sedikit membedakan antara von dan aus. Untuk von itu tidak langsung.
Ich habe ein Buch, saya punya buku dari ibu saya, berarti tidak langsung. Sedangkan untuk aus, ich lerne aus dem Buch, kita menggunakan secara langsung. Oke, thank you for watching my video. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Vielen Dank und auf Wiedersehen.